Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'd. Alhamdulillah, para penonton yang dimuliakan oleh Allah, InsyaAllah tidak berapa lama hari lagi kita akan menyambut bulan yang penuh barakah, yaitu bulan yang dinanti-nantikan oleh orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang tinggi, yaitu bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu au lau ya'lamul ibadu," jikalaulah mengetahui oleh hamba-hamba Allah, jikalau mengetahuilah oleh manusia sekaliannya, ma fi ramadana, apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan daripada bagai-bagai kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tamannat ummati, nescaya bercita-cita, beringin-ingin, berkeinginanlah, berangan-anganlah, bercita-citalah, berangan-anganlah oleh umatku, antakuna, bahawa adalah as-sanatu kulluha, satu tahun sekalian bulan-bulan, 12 bulan itu Ramadana, semuanya ialah bulan Ramadan. Tetapi bagi orang yang imannya kurang, imannya tipis, imannya tidak kuat, maka bulan Ramadan tu bulan yang paling dia takut. Kenapa? Bulan tersebut bulan yang difardukan oleh Allah Ta'ala supaya kita berlapar di siang hari, iaitu berpuasa, menahan daripada makan minum dan perkara yang batalkan puasa daripada mula waktu subuh fajar shadiq hinggalah tenggelamnya matahari. Tapi bagi orang yang mempunyai keimanan yang tinggi, keimanan yang sempurna, keimanan yang kuat, kita kata, maka mereka akan menanti-nanti bulan Ramadan ni mula daripada bulan Rejab lagi, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam selang-selang doa-doanya setelah sembahyang. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, barik lana fi Rajabin, berkatilah kami di dalam bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Kenapa berdoa seperti itu? Kerana tidak sabar untuk menemui janji-janji daripada Allah Subhanahu wa taala, kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan sedikit sebanyak berkongsilah tentang kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Setengah daripadanya ialah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat panjang iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala
khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Berkhutbah akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir hari daripada bulan Sya'ban, iaitu pada hari yang terakhir bulan Sya'ban, yakni malamnya malam tarawih, iaitu malam 1 Ramadan. Kalau kita 13 hari bulan ni ialah 1 Ramadan, berarti 12 April, iaitu petang tu, tenggelam matahari pada waktu petang tu ialah menandakan masuklah malam 1 Ramadan, iaitu malam hari pertama kita bertarawih, hari pertama kita menunaikan sembahyang tarawih. Maka pada hari tersebut, pada zaman Nabi SAW, Salman Al-Farisi berkata, Nabi SAW berkhutbah kepada para sahabat. Faqala Nabi SAW, maka bersabda oleh Nabi SAW, ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, qad azallakum syahrun azimun, sesungguhnya telah datang kepada kamu syahrun azimun, oleh bulan yang sangat agung, iaitu bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, iaitu bulan yang penuh keberkatan, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bulan yang diganda-gandakan sekalian pahala amal kebajikan yang kita kerjakan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Karena al-barakatu bermakna ziyadatil khair. Barakah itu dengan makna bertambah-tambah kebajikan. Itu makna barakah. Jadi bulan yang mudah-mudahan tidak tinggal beberapa hari lagi yang kita akan hadapi ini dipersampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan jasmani dan rohani kita untuk melaksanakan amal ibadat di dalam bulan mubarakun, iaitu syahrul Ramadan, iaitu bulan yang diberkati oleh Allah, dengan makna bulan yang apabila kita mengerjakan amal taat kepada Allah maka diganda-gandakan pahala kebajikan kita. Az-ziyadat al-barakatu ziyadatul khair. Baik. Syahrun, bulan tersebut, fihi ada padanya lailatun, satu malam, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Iaitu malam qadar, dia panggil Lailatul Qadar, iaitu malam qadar, malam yang diganda-gandakan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Malam tersebut Nabi SAW suruh kita cari. Iltamisuha, carilah oleh kalian akan malam qadar tersebut, fi ashril awakhir, pada 10 yang terakhir, witran, hal keadaan ganjir, min Ramadana, daripada bulan Ramadan, Lailatul Qadri, akan malam qadar. Banyaklah dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi suruh kita cari malam qadar. Taharrau Lailatul Qadri, carilah oleh kalian akan malam qadar, fi ashril awakhir min Ramadana, pada 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Cari itu bukan dengan makna kita supaya lihat, tengok pokok bersujud atau tidak, tetapi dengan memenuhkan malam tersebut dengan ibadat qiyamul lail, tarawih dan zikrullah dan tilawatil Quran dan sebagainya, taubat kepada Allah, munajat kepada Allah. Itulah makna mencari malam qadar. Walaupun kita tidak berjumpa dengan alamat-alamat malam qadar, tetapi yakin dan percayalah, kalau sepanjang malam kita menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan pahala ganjaran yang besar daripada Allah, pasti akan terkena pada satu malam tersebut. Malam yang kita ibadat dengan penuh keikhlasan itu ialah malam qadar, Lailatul Qadar, iaitu malam yang diganda-gandakan pahala. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut Lailatul Qadri, malam qadar itu, khairum min alfi syahrin, terlebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Nabi kata syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin, bulan yang padanya itu ada malam yang terlebih, satu malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan,
telah menjadi oleh Allah Ta'ala akan puasanya Ramadan itu sebagai faridatan, sebagai fardu. Maka jangan kita sengaja meninggalkan puasa kalau tidak ada keuzuran syarak. Itu imsaku anil muftirat, imsaku anil ta'am wasyarab wal muftirat, menahan diri daripada makan, minum dan apa sahaja yang membatalkan puasa. Min tula'il fajris sadiq ila ghurubi syamsi, mula daripada terbitnya matahari fajar sadiq hingga tenggelamlah matahari maghrib. Iaitu apabila kita masuk waktu imsak, kita tahan diri kita daripada makan, sebagai berjaga-jaga. Jangan sampai waktu subuh telah masuk kita masih lagi makan. Ada penceramah yang mengatakan boleh makan lagi ketika mana azan subuh. Itu penceramah yang terkeliru mengambil dalil daripada hadis, iaitu mereka mengambil dalil daripada hadis yang menceritakan para sahabat Nabi SAW akhir sembahyang qiyamul lail bersama dengan Nabi SAW sepertiga malam. Setelah selesai sembahyang qiyamul lail Nabi SAW sepertiga malam, maka para sahabat Nabi bersahur sehinggalah terdengar Bilal bin Rabah melaungkan azan. Maka kami masih lagi memakan sahur. Maka setengah ustaz-ustaz yang mengajar dalam radio, dalam TV mengatakan ini dalil bahawasanya boleh kita makan lagi kalau azan subuh. Ini tidak betul. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah, azan yang dilaungkan oleh Bilal bin Rabah itu bukan azan waktu subuh, tetapi azan yang pertama, iaitu azan mengejutkan orang untuk bangun bersahur. Kerana muazzin Nabi SAW khusus pada waktu subuh bukan Bilal bin Rabah, tetapi Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta mata kepalanya tetapi sangat cerah basirah mata hatinya, sehingga dia tahu waktu tepat bilakah subuh itu masuk. Maka Nabi SAW melantik Abdullah bin Ummi Maktum sebagai muazzin pada waktu subuh. Jadi Bilal bin Rabah bukan muazzin pada waktu subuh. Bahkan azan yang dilaungkan oleh Bilal bin Rabah itulah tandanya masuk waktu sahur. Di zaman Nabi SAW azan subuh itu 2 kali, iaitu azan yang pertama dilaungkan oleh Bilal bin Rabah sebagai tanda kata bahawasanya waktu sahur sudah masuk. Kemudiannya subuh, apabila masuk benar-benar waktu subuh, maka azan yang dilaungkan oleh muazzin di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi SAW, ialah diazankan oleh Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi jangan kita terpengaruh dengan dengan petua-petua yang karut-marut yang beredar dalam TV, dalam radio, oleh mereka-mereka yang tidak cermat dalam mengeluarkan hukum hakam untuk kita sebagai umat Islam di Malaysia ni. Baik. Nabi mengatakan ja'alallahu siyamahu faridatan, telah menjadilah oleh Allah akan puasanya Ramadan itu sebagai fardu, wajib. Bahkan di dalam Quran Allah Ta'ala sebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumus siyam, difardukan ke atas kalian berpuasa. Jadi puasa itu bukan hanya untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah difardukan juga puasa ni kepada umat-umat sebelum daripada kalian. Jadi berartinya seluruh manusia sebenarnya telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala puasa. Ini bukan syariat yang tertentu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa para penonton yang muliakan oleh Allah? Kerana puasa itu sebagai alat yang besar untuk menundukkan hawa nafsu kita. Sebagai manusia, Allah Ta'ala menjadikan kita ini, di dalam diri kita mempunyai 2 makhluk yang sangat besar, iaitu pertamanya akal dan yang keduanya nafsu. Ketika mana Allah Ta'ala menjadikan akal, Allah Ta'ala memanggil akal, aqbil fa aqbil, maka akal itu mengadap dengan senang hatinya
Kemudiannya ditanya oleh Allah, man anta wa man ana, akal terus menjawab, anta rabbi wa ana abduka, engkaulah Tuhan dan aku ni hamba engkau. Maka kerana itulah di dalam Al-Quran banyak Allah Ta'ala menyuruh kita menggunakan akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yanzurun. Itu ayat-ayat menunjukkan Allah Ta'ala suruh kita menggunakan akal, supaya kita dapat mengenal Allah. Dan akal ini dibimbing, kalau kita belajar, akal ini dibimbing oleh malaikat mulhim. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan nafsu manusia. Jadi nafsu manusia ni apabila Allah Ta'ala panggil menghadap, maka degil dia, sehingga diheret oleh para malaikat. Bila sudah menghadap Allah Ta'ala, maka ditanya, anta wa man ana, akal jawab, anta wa ana. Yani anta rabb, engkau Tuhan, wa ana rabb, dan aku juga Tuhan. Engkau Tuhan, Tuhanlah, aku pun juga Tuhan. Itu nafsu manusia. Itulah, kerana itu jahat sungguh. Makhluk yang paling jahat Allah Ta'ala jadi ni sebenarnya bukan iblis, tetapi nafsu manusia itu sendiri, nafsu kita sendiri. Tidak betul orang kata iblis paling jahat, tu tak betul. Yang paling jahatnya ialah nafsu manusia. Nafsu manusia lah makhluk Allah yang paling jahat. Cuba kita tengok sejahat-jahat jin siapa? Itu iblis. Sujudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaka an amri rabbih. Jadi makhluk yang paling jahat di kalangan jin ialah iblis. Tapi sejahat-jahat iblis masih lagi mengaku anta rabbi, anta khalaqtani. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Masih lagi iblis mengaku bahawasanya Allah tu khalik dan dia tu makhluk. Tetapi nafsu manusia apabila terlalu jahat, maka lebih jahat daripada nafsu jin, iaitu iblis. Mana? Iaitu Fir'aun. Fir'aun ni mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Inilah kedudukan nafsu manusia yang paling jahat. Maka sebab itulah tak betul orang yang mengatakan sejahat-jahat jin sebaik-baik manusia tu satu terma yang cukup kurang tepat bagi saya. Yang betulnya sejahat-jahat jin, jahat lagi manusia, itu yang betul. Mana terbukti manusia itu yang paling jahat ialah Fir'aun, yang mengaku dirinya Tuhan. Iblis, sejahat-jahat iblis itu dilaknat oleh Allah, tidak mengaku dirinya Tuhan. Inilah manusia punya nafsu paling jahat. Maka kerana itulah Allah Ta'ala perintahkan para malaikat ambil nafsu ni, dihabas, ditahan, direndam di dalam penjara ju', dia panggil penjara kelaparan, sehinggalah benar-benar lapar. Akhirnya barulah nafsu itu mengaku anta rabbi wa ana abduka. Maka kerana itulah difardukan ke atas kita berpuasa, la'allakum tattaqun, pasti kamu bertakwa kalau benar-benar kamu berpuasa. Kalau benar-benar kamu berpuasa dengan zahir dan batinnya, bukan sebatas puasa yang menjaga daripada makan minum dan perkara yang membatalkan puasa sahaja, tapi puasa segalanya. Puasa mulut daripada mengumpat, puasa lidah daripada mengumpat, puasa mata daripada melihat benda yang haram, puasa telinga daripada melihat mendengar benda yang haram, puasa kemaluan, puasa segala-galanya, bahkan puasa hati kita daripada mengingati selain daripada Allah. Maka ini orang panggil puasa yang meliputi zahir syariat dan batin hakikat. Maka akan mencapai maqam la'allakum tattaqun, pasti kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah Allah Taala memfardukan kita berpuasa wajibnya di bulan Ramadan. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawwu'an. Dan Allah Ta'ala menjadikan berdiri pada malam harinya Ramadan itu tatawwu'an, sebagai sunat. Itu kita kenal dengan salatul tarawih, sembahyang rehat, iaitu 4 rakaat, 2 kali salam, 1 rehat. 4 rakaat, 2 kali salam, 1 rehat, artinya 2 rehat tarwihatani. Kemudian 4 rakaat 2 kali salam lagi, barulah dipanggil tarawihah. Iaitu sembahyang tarawih. Maka jangan berkelahilah para penonton yang dimuliakan oleh Allah. Tarawih ini sebenarnya sunat, dan di zaman Nabi itu tidak dikenal dengan nama tarawih.
Hanya pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar mengarahkan sahabat untuk sembahyang tarawih dengan satu jemaah, diimamkan dengan satu imam. Dan bila cukup 20 rakaat, maka Sayyidina Umar kata, ni'batu bid'atu hadhihi, inilah sebaik-baik bid'ah. Kemudian ahlul Madinah bila melihat orang Mekah sembahyang 20 rakaat tarawih, tetapi 4 rakaat mereka bertawaf 7 kali, 4 rakaat mereka bertawaf 7 kali, maka timbul rasa cemburu di kalangan ahli Madinah. Maka ditambah lagi sehingga menjadi 36 rakaat. Itu pada zaman Imam Malik radhiyallahu taala anhu, ditambah lagi tarawih itu jadi 36 rakaat. Jadi tak payah berkelahi lah. Kalau para penonton yang dimuliakan oleh Allah rasa tak larat nak buat tarawih 20 rakaat, buatlah setakat yang mampu. Jangan berkelahi. Kita buat amal ibadat ni untuk dapat pahala daripada Allah, bukan untuk berbalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qama ramadana, barang siapa yang menghidupkan dengan sembahyang qiyamul ramadan, imanan wahtisaban, dan dengan penuh keimanan dan mengira-ngira pahala ganjaran daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan oleh Allah segala dosa-dosa yang telah lalu. Jadi tak perlu berkelahi. Sebab itulah ulama kata sekurang-kurang mereka yang masuk di dalam kategori qiyamul ramadan, menghidupkan malam Ramadan, ialah mereka yang sembahyang isyak berjamaah dan mereka yang sembahyang subuh berjamaah. Mereka ini telah pun mendapat sekurang-kurang pahala qiyamul ramadan. Allah. Apatah lagi mereka yang buat 8 rakaat, apatah lagi yang buat 20, apa yang lagi yang buat tidak ada haknya, tapi dengan syarat ikhlas, penuh keimanan dan mengharap pahala daripada Allah. Kalau buat 20 pun kita rasa kita lebih banyak amalan ibadat daripada orang lain, artinya ibadat kita tu banyak tetapi berdaki dengan maksiat di batin hati, apa gunanya? Jadi di sinilah para penonton dimuliakan oleh Allah, beramal ibadatlah tetapi jangan kita sombong dengan ibadat kita, jangan kita rasa takabur dengan ibadat kita. Hendaklah kita ikhlas di dalam amal ibadat kita. Mudah-mudahan benar-benar ibadat kita tu ibadat yang berbatinkan dengan ta'ah kepada Allah. Kemudian Nabi lagi bersabda, man taqarraba fihi, barang siapa yang memperdekatkan diri kepada Allah fihi, di dalam bulan Ramadan, bi khaslatin minal khairi, dengan satu perkara daripada kebaikan. Tak kira lah, ada orang tak mampu nak tarawih, maka dia bersedekah, dia berinfak. Lebih-lebih lagi pondok kita ni masih lagi berhutang 398,000 untuk tanah ni. Untuk tanah pondok belum selesai lagi. Belum lagi masuk pembangunan masjidnya, asramanya, rumah gurunya. Tanah saja masih berhutang 398,000 lagi. Jadi yang mana malah-malah tak ambuh nak semayang, tak tarawih, duit banyak, sedekah, infak, wakaf, apa saja tak kira lah. Dia niat untuk memperdekatkan diri dia kepada Allah dengan apa-apa daripada kebaikan. Au adda fihi, atau dia menunaikan di dalam bulan Ramadan tu faridatan, satu fardu. Kana nescaya, kata Nabi SAW, kaman, seperti mereka, ada yang menunaikan 70 faridatan, menunaikan 70 kefarduan, fima siwahu, pada bulan selain daripadanya, selain daripada Ramadan. Artinya kita buat satu kebajikan di dalam bulan Ramadan, kita buat satu fardu di dalam bulan Ramadan, itu diganda oleh Allah Ta'ala seperti 70 fardu di dalam bulan-bulan yang lainnya. Masya Allah. Inilah dikatakan syahrun mubarak, syahrun mubarakun, syahrun mubarakun, bulan yang diberkati. Ramadan al-Mubarak
syahrun mubarakun, iaitu bulan yang dilipat kali gandakan pahala amalan yang kita kerjakan ikhlas kerana Allah. Wahwa, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah tersebut, Ramadan itu wahwa, dan ia Ramadan itu syahrus sabri, bulan kesabaran. Wasabru, dan bermula sabar itu sawabuhu al-jannatu, pahalanya ialah syurga. Jadi bulan Ramadan ni bulan yang ditingkatkan lagi kesabaran kita. Kalau bulan yang lain kita dah 50% sabar, bulan Ramadan nanti kena 100% sabar. Kena tahan daripada nafsu amarah kita, daripada sifat beken kita, daripada apa sahaja yang tidak baik, kita kena sabar. Lapar dahaga tu sendiri tu mendidik kita untuk sabar. Supaya apa? Supaya liang darah kita tu semakin sempit, menyebabkan syaitan-syaitan tu suka untuk mempengaruhi nafsu kita. Nabi SAW sabda, inna syaitana la yajri min ibni adama majrad damihi. Sesungguhnya syaitan itu melalui dalam tubuh anak Adam, melalui lubang-lubang atau liang-liang darahnya, saluran-saluran darahnya. Nak pergi ke mana ke syaitan tu? Nak pergi ke dalam jantung hati kita. Maka kerana itu Nabi SAW sabda, fadayyiku majariyahu bilju'i, maka hendaklah kalian mempersempitkan lubang liang darah kamu itu dengan berlapar. Maka maklum bulan Ramadan tu kita berpuasa di siang hari, kita berlapar. Maka kerana itulah di dalam hal kita berlapar itu kita bersabar, maka sabar pahalanya ialah syurga, ganjarannya ialah syurga, kata Nabi SAW. Wasyahrul muwasati, dan bulan Ramadan ini juga Nabi kata ya bulan saling memberi, bulan saling bersedekah, saling menghargai. Ada jiran-jiran tetangga kita, kita santuni, kita bagi makan, berbuka puasa dan sebagainya. Ini orang panggil syahrul muwasati, bulan yang saling memberi. Wa syahrun yuzadu fihi fir rizqil mu'mini, dan bulan Ramadan ini bulan yang ditambah, yazdadu, wa fi riwayatin yazdadu, wa syahrun yazdadu fihi, bulan yang ditambah-tambahi padanya, pada bulan tersebut oleh Allah Ta'ala, fi rizqil mu'mini, pada rezeki orang mukmin. Jadi jangan kita rasa rusing nak bersedekah, jangan kita rasa takut miskin nak bersedekah, nak berinfak. Kenapa? Kerana bulan Ramadan yang kita bakal tempuh ni bulan yang Allah Ta'ala gandakan rezeki kepada orang mukmin. Faman fattara fihi sa'iman, maka barang siapa yang memberi jamuan berbuka pada bulan Ramadan akan satu orang yang berpuasa, kana maghfiratan lidzunubihi, nescaya adalah baginya keampunan Allah Ta'ala bagi segala dosa-dosanya, wa itqa raqabatihi, dan dilepaskan belenggu tengkaknya, minan nari, daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedikit perkongsian pada malam ini, mudah-mudahan menjadikan semangat untuk kita menyambut Ramadan yang tidak bakal tidak lama lagi bakal tiba, dan mudah-mudahan semuanya disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan dan dipercukupkan oleh Allah Ta'ala untuk beribadat sampai akhir bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita benar-benar termasuk di kalangan hamba Allah yang berjaya menyucikan nafsu kita, menyucikan jiwa kita, membersihkan hati dan rohani kita di dalam madrasah Ramadan, madrasah tazkiyatun nafs, madrasah tarbiyatur ruhiyah, madrasah menyucikan nafsu, madrasah untuk mendidik rohani kita, insya-Allah. Jadi cukuplah sekadar tu perkongsian pada malam ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.